call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Hello guys, welcome back to YouTube channel Cirex. So hari ni kita buat lain daripada lain sebelum ni. Kita dah buat konten lain. So sebelah saya seperti korang tahu, bodyguard saya. And sebelah saya korang tahu juga Aiman Wafi, iaitu manager kepada RSG. So nanti dia akan introduce diri lebih lanjut lah siapa dia, and korang tahu saya siapa. So hari ni kita akan buat satu podcast, and dia taklah podcast sangat, tapi dia sembang borak-borak kosong tentang topik percintaan ataupun cingge. Gang, hello. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Aiman. Seperti yang korang tahu, saya dari RSG, manager kepada RSG, manager kepada Chill. Asal Selangor. Dan saya tu je lah kot untuk introduce. Nanti kita slow-slow masuk masa discuss. Alright. Right, okay. So guys, sebenarnya hari ni Chill sebenarnya benda ni tak plan tau. Dia tak plan langsung pun. Aiman call saya cakap dia nak berbuka puasa dekat lokasi dekat Putrajaya ni lah. So ini first time Cik duduk lepak kat sini. Sebelum ni Cik pernah round-round sini je lah. So terfikir pula sebab member kita seorang ni dalam 2-3 hari ni okay, bukan tak adalah isu biasa je lah. Semua ada history dan juga sejarah percintaan itu benda biasa, betul tak? Takkanlah kita zaman sekolah dulu pun dah bercinta kan. Dia pun dulu masa dia tadika dulu pun ada crush. Saya dulu pun ada crush saya sekolah rendah. Jenitan kalau paling kenal. Lebih kurang macam tu lah. So kita punya topik dia simple je, percintaan dan juga tinggi. So sebelum tu aku nak tahu definisi percintaan tu sebenarnya apa Man bagi kau, untuk yang lebih dalam ataupun simple words untuk kau. Macam aku sendiri, sebelum aku bagi tahu definisi cinta tu, aku memang dibesarkan sebab aku suka baca buku tau. So aku punya definisi cinta ni, kalau korang nak tahu apa yang aku cuba sampaikan kejap lagi, ialah memang daripada kebanyakannya ialah daripada buku Ustazah Fatimah Syarhah. So banyak antara dia buku Cinta High Class, Pemilik Cintaku Selepas Allah dan Rasul, benda-benda tu lah. So aku more towards Islamic sikit. But betul. Recently aku mungkin ada perubahan sikit dekat definisi cinta aku lah. Okay, tapi pada aku personally, aku masih pegang bahawa cinta tu memang korang kena macam ni. Okay, pertama, kalau betul sebab agama, memang kalau kau suka dia tu, dia ingatkan kau dekat Tuhan. Sebab orang kata dalam hadis, salah satu daripada 7 golongan orang yang mendapat lindungan arash masa kita meninggal nanti ialah 2 orang yang bercinta kerana Allah. So bercinta dalam definisi tu bukannya cinta lelaki dengan perempuan je. Kalau kau berkawan dengan lelaki pun, kalau dia pun mengingatkan kau dengan Tuhan, kau pun mengingatkan dia dengan Tuhan, kau akan dapat lindungan tu. Itu satu. Lepas tu satu lagi ialah itu yang first majority aku, yang definition aku yang aku bawa sampai sekarang. Lepas tu kalau orang kata definisi cinta yang pada aku, orang kata nak ringan sikit, ialah kau bercinta. Bila kau bercinta ni, perasaan tu perasaan, tapi dia macam engkau buat something tu memang bukannya sebab engkau suka je. Suka dengan cinta lain. So masa aku suka ni ialah masa tu ialah ada spark. Spark ni ialah korang tengah baru bercinta, ada rasa best lah, feel best tu. Tapi cinta ni definisi dia jauh, ialah yang lebih mendalam ialah spark tu bila dah habis pun kau masih buat, masih care pasal dia lah. Masih buat perlawanan macam dulu kan. Kadang sebab mungkin sebab responsibility ke apa, tapi memang sebab kau nak buat untuk dia. Dia tak ada sebab. Dia memang kadang-kadang kau pun terfikir, kenapa aku suka dia ni tapi kau suka kan. Itu cinta lah. So ada orang dia
Macam tu lah, sebab tu orang kata cinta tu buta kan. So tu antara sebab dia. So kalau kau perasan orang yang bercinta dah lama ataupun dah berkahwin lama, dia bukannya hari-hari ada spark tu, dah tak ada. Tapi dia ada satu benda yang mungkin rasa tanggungjawab tu, itulah cinta. Aku kena jaga dia sampai apa-apa sebab apa. Walaupun aku marah dia, tapi aku akan letak payung atas kepala dia time hujan. Itu cinta. Benda-benda macam tu lah. So aku rasa itu definition itu lah. Tapi sekarang ni bukannya definition baru pun sangat, sebab zaman berubah, orang pun berubah. So sekarang ni cinta tu sangat-sangatlah definition dia bukan nak kata murah atau dia senang tau. Sebab kadang-kadang orang sekarang dia suka je, dia rasa macam nak go into relationship tak lah. Pada aku benda tu tak valid lah. Sebab kau kena betul-betul tahu dulu kenapa kau suka dia, dan bila kau decide untuk go further, dan barulah benda tu cinta. Kau tak boleh pergi membuta. Dia kena ada, bila kau suka someone, cinta someone, kau kena ada niat yang betul. So bila niat tu datang dari benda yang baik, itulah cinta yang betul lah. Kalau salah, ada orang kata cinta gak, tapi cinta yang macam main-main lah. Tapi pada aku tu dah tak masuk definisi cinta lah. Tu dah memang kau niat nak main-main lah. Macam tu lah. Macam ni lah main. Dia kena ada chemistry. Chemistry Chemistry tu Betul dia kan? Definisi cinta? Saya tak pernah bercinta lah bang. Tak cinta. Okay, saya tak jawab lah. Okay, so bagi aku kan, cinta ni aku baru nak tekankan lebih kepada agama sebenarnya. Sebab daripada side agama kita orang pun dengan side Islam pun sebenarnya ajaran sama je. Basically apa yang macam cakap tu, cinta tu kau kena ada tanggungjawab sebagai seorang lelaki ke perempuan lah, macam mana. So dia tak boleh nak mudah-mudah je kita nak cinta. Kita kena tahu kenapa kita cinta seseorang tu. Lebih macam tu lah. So ni satu lagi soalan. Kalau kau cakap macam cinta sekarang ni mudah kan, betul tak? Kau rasa cinta dengan duit mana lagi menang? Cinta dengan duit mana lagi menang? Sekarang Betul zaman sekarang. Pada aku cinta menang lagi lah. Mungkin daripada experience aku, pengalaman aku dah 28 tahun hidup, melihat kiri kanan, ada orang banyak duit bercerai, ada orang banyak duit happy juga ada. Tapi dia lagi best bila kau tengok walaupun orang tu tak berduit, dia still rasa bahagia tau. So bila ada orang tak ada duit tapi rasa bahagia, kau dah buang dah definition Cinta. Duit ke cinta. So sebenarnya cinta tu dia macam ni. Okay, kita pendekkan. Cinta tu akan buat engkau nak pergi cari duit. Kalau kau betul-betul sayang kat orang tu, kau ada rasa tanggungjawab apa semua. Tapi ada duit tu kadang-kadang rasa cukup pun dah okey. Kadang-kadang mewah tu ialah sebab kenapa korang punya cinta tu ada retak sana sini tau. Sebab contoh ni general lah. Lelaki ni ujian dia ialah bila dia dah dapat semua benda tau. So bila dia dah dapat harta dan kesenangan, dia tamak. Itu natural lelaki. Dia tamak untuk kebaikan atau keburukan, itu bergantung pada lelaki tu. Dia lelaki itulah bila dia dah banyak duit, wallahu alam kalau ni nak tambah satu lagi benda tak semua, tapi dia nak lebih. So mungkin itu ialah benda ujian untuk dia. Tapi kalau kau tak ada duit tapi engkau sayang dia ni, perempuan ni, mestilah kau nak pergi cari duit, betul tak? So itu akan menjadi pembakar semangat. So kalau kau tanya aku, personal opinion, memang aku pilih cinta over duit lah. Sebab pengalaman aku juga, alhamdulillah aku dilahirkan ke golongan family senang, tapi cinta aku asyik tak jadi je. Kau Nukman? Aku tak tahu. Wallahu alam. Orang cakap banyak pendapat, orang yang cakap, tapi korang boleh tanyalah kawan-kawan aku tak tahu what is the problem. So pada aku ada duit. Sebab kalau betul duit tu lagi penting, patutnya aku dapat siapa yang aku nak. Aku rasa aku tahu man. Dia okay, kau daripada golongan yang berada kan. So disebabkan kau tak ada cinta, sebabkan kau terlalu baik ke, kau tak bad boy yang seperti yang bad boy kat luar sana? Contohnya bad boy.
Ni bad boy ni. Memang betul Okay. ni betul. Aku rasa kau cerita- terlalu baik Aman untuk Okey. macam kau cakap kau ke arah yang lebih kepada halal dan juga kau Okey, ke betul, arah betul. agama. Aku memilih itu lah sebab kalau kita hidup ni beragama, Tuhan beritahu dalam Quran, orang yang baik untuk orang yang baik, orang yang jahat untuk orang yang jahat. Jadi pada aku, takkanlah sebabkan aku nak someone, aku nak gadaikan apa yang baik dekat diri aku untuk aku dapatkan someone je. So cerita bad boy ni, okay fine. Ada orang cakap, try lah jadi nakal sikit apa semua kan. Kalau kau betul mengikut agama, by right, kau tak patutlah sacrifice atau jeopardize benda tu. So pada aku, it's about time. Kalau kau baik, kau continue je lah jadi baik. Sebab engkau, kita berbalik pada aku cakap first tadi, engkau nak someone yang boleh ingatkan kau kat Allah atau Tuhan. Okay, so kau mungkin Tuhan dia, pada aku mungkin dia tak bagi lagi sebab itulah belum sampai masanya. Tu satu, tu jawapan klise yang aku boleh dengar. Tapi ada sebab lagi, mungkin engkau tengah suka someone ni, dia dua je. Kita kena tali bila kita cakap contoh real life kehidupan dengan ayat Al-Quran. Okay, mungkin level baik aku tu tak sama dengan dia, atau dia mungkin lagi baik pada aku, sebab tu Tuhan tak sama dengan aku dengan dia. Atau siapa lah. So mungkin contoh kan, korang suka someone ni korang suka memang sebab dia ingatkan kau dengan Allah apa semua kan. Tapi korang sendiri tak ada effort untuk nak ingatkan diri korang ke Allah. So Allah mungkin nak jaga dia. Sama juga boleh jadi korang dah jaga, tapi dari luar nampak macam dia menjaga, tapi ada benda yang Allah je tahu atau Tuhan je tahu, yang dia nak elakkan benda tu kena kat engkau. Takut kalau kau teruskan dengan dia, engkau punya agama yang affected. So pada aku mengikut itulah. Jadi bad boy tak bad boy, siapa nak jadi bad boy, teruskan. Kau mungkin akan dapat dia. Dia depends dalam cerita ni kau nak apa. Kalau kau setakat nak hubungan seks tu saja, bad boy is the easiest lah. Orang takkan nak good boy, takkan terfikir pun untuk nak ke arah tu, sentuh ke, untuk even terfikir pun untuk buat benda tu. So dihalalkan. So kalau kita cerita halal, bab-bab itulah. Tapi cabaran akhir zaman ni, itulah dia. Majoriti perempuan walaupun bertudung liput, labuh, dia nak nakal tu. Dia tu orang muda sekarang. So sebab kita dunia social media, dia romanticize benda-benda yang macam tu. And dekat luar pun setakat pegang tangan, dalam TikTok pun banyak sama macam tu kan. So bila dia tak dapat benda tu, dia pun question lah. Tapi korang ni cuba sabar je, lepas kahwin banyak boleh je buat benda tu kan. Lagi dapat pahala korang buat. So benda-benda tu benda yang korang kena jaga lah. Tapi keinginan korang tu ialah satu ujian. Itulah masalah. Bukan perempuan je, lelaki pun sama je. Sebab yelah, keinginan korang tu korang kena kontrol lah. So mungkin kalau experience aku akan cuba jaga sebaik mana. So kita faham kadang-kadang dia nak, tapi susah lah. Kalau dia nak benda yang lain, engkau nak benda yang lain, sebab tu benda tu kadang-kadang tak jadi. betul. Itu. So kita kena terima je. Benda yang kita tak boleh kontrol, kita tak boleh nak pening kepala sangat. So okay, fine, kau tak dapat dia, kau sedih, kau berapit, kau jangan lama-lama sedih lah, tak apa lah. Sebab itu manusia. Betul. Tipulah kalau orang kau suka, lepas tu dia pergi kat orang lain, lepas tu kau macam tak ada apa-apa. Tu tipu, tu bukan manusia. Itulah. Han cakap apa tadi? Two is better than one. Adalah orang tu yang ngajar dulu. Ada orang tu ajar saya dulu man. Two is better than one. Two is better than one. Siapa? Okay, benda tu, two is better than one tu, kau kena tanya pakar ni. Sebab kalau kita tak cerita pasal agama, kita cerita pasal norma kehidupan sekarang, benda tu dah dinormalisasikan. Bukan cakap siapa kat luar. Diorang, okay, ada orang FWB, Friends with Benefit, tapi diorang okay partner dia ada FWB dengan orang lain. Sebab itulah, aku tak nak macam kacau kau sangat. Aku tahu kadang-kadang aku tak boleh commit full time dengan kau.
Nanti kau marah-marah, kau maki aku atau ada kau buat tak puas hati. So dia bagi kebebasan sampai macam tu. Tapi adakah benda itu betul is a question mark tu atas pendapat masing-masing. Sebab kalau bos boleh terima yang dua-dua boleh ada FWB, itu kebahagiaan diorang lah. Kita tak boleh nak cakap apa, tapi kita yang ada agama ialah tak boleh lah. Itu je. So itu ialah norma sekarang lah, yang atas pilihan korang. Kita di sini berdiskusi bahawa apa yang tengah berlaku sekarang, percintaan yang sekarang macam mana. So itulah kita nak discuss kan malam ni, yang santai-santai kan. So satu lagi yang pasal sobat saya ni, apa tu man tadi, tentang masa. Adakah masa menyebabkan seorang itu hilang rasa sayang dan hilang attention lah? Sebab kadang perempuan ni suka attention, and lagi aku tahu yang career kita ni sebagai e-sport dia, masa tu kurang untuk kan. Sebab lagi Eman ni guys, dalam saya kenal dia dalam hampir 2 tahun ni, jarang dia akan beritahu saya, aku nak gerak sekejap, aku nak pergi keluar dengan awet aku. Jarang. Aku boleh kira guna jari berapa kali dia cakap itu. Selebihnya memang dia semua kerja kat diri dia. So meaning to say, Eman seorang husband material, businessman. Busy man. Busy body. Okay. So meaning to say macam tu lah. So adakah sebabkan kita cakap tentang duit tadi, lepas tu kita cerita pasal definisi cinta dan juga masa. Adakah kalau perempuan tu faham pun kita ni memang bekerja bukan buat benda lain pun, dia kan faham kan, betul tak? Betul. Kenapa perempuan rasa still, takkanlah kita dalam seminggu tu kau rasa berapa banyak spend dengan girlfriend kau yang dulu tu, contoh dalam seminggu tu? Ke dalam seminggu ke sebulan tu berapa kali? Yang masa aku bertunang dulu, aku pernah bertunang by the way. Aku pernah bertunang dulu seminggu tu, sebab dulu aku tempat kerja aku dekat dengan ex tunang aku. So seminggu tu adalah dalam 2 ke 3 kali. Tapi daripada side dia, kalau boleh hari-hari dia nak jumpa. Kita faham. Okay, so bila kita kata masa dengan attention tu, perempuan naturally pada aku simple je. Dia lebih suka apa benda yang ada depan mata dia. Ada satu kawan aku dia pernah nasihat aku, engkau kerja 24 jam ke, kau bagi tahu mulut ni, kau bagi tahu untuk dia apa semua, benda tu admirable kalau lelaki lain yang dengar. Tapi kalau perempuan dengar, dia faham, dia tahu, tapi dia nak benda tu depan mata dia. Kau kerja macam mana, kau dah kerja keras apa semua kan. Walaupun benda tu macam sebenarnya aku bukan kata tak bagus apa, tapi tu just nature perempuan. Bila kau kerja kan, kau kena tunjuk kat dia apa hasil dia. Aku tak kata benda tu salah, tak. Perempuan naturally macam tu. Tapi ada orang dia kata dia tak kisah, tapi kalau boleh benda tu ada depan mata dia, lagi dia suka. Kau kerja apa semua, balik bagi bunga ke, buy something for her ke. Benda benda kecil macam tu diorang appreciate tau. Tapi bila kau cakap kau kerja, tapi bila kau jumpa dia, tak ada apa-apa, jumpa macam biasa je. Habis kau attention je lah, dengar hari dia apa semua. Benda tu tak cukup tau. Bila kau boleh bagi benda yang materialistik, benda yang material lah. Bukan kata perempuan materialistik, tak. Tapi bila ada benda tu, korang bagi, diorang happy, diorang suka. Diorang satu hari, macam kalau dekat office kan, ni ujian lah. Kalau dekat office, satu hari diorang tak makan. Tapi kau tak tahu dia tak makan ke apa. Macam mana kau nak tahu? Kau tempat kerja lain. Kolik dia pergi beli makanan untuk dia apa semua. Dia akan appreciate benda tu tau. Kalau kolik tu lelaki pula, akan ada retak-retakan benda-benda macam tu tau. So last at the end of the day, dia akan pergi dekat orang tu. Sebenarnya bukan nak kata semua orang, tak. Itu ujian perempuan. Benda depan mata, dia lebih suka apa yang nampak depan mata dia. Padahal dia punya yang sebenar partner dia dah kerja memang, dan kepala ni aku kerja untuk dia. Aku dah explain dah pun, tapi perempuan bukan nak kata dia tak faham apa, cuma dia memang prefer benda tu ada depan mata dia. Banyak kali aku ulang benda tu. Tapi aku belajar dari pengalaman lah. So aku tak tahu orang lain, tapi pengalaman aku macam tu. So bila kau macam Cik cakap aku kerja apa semua kan, next je hari-hari check okey ke tak, dia pun check kita apa semua kan. Aku je nak cakap, sometimes guys, effort korang tu ada time dia tak cukup. Korang kena buat lebih. Itu yang sebenarnya cinta ni memang penat lah.
Tapi untuk someone yang kau sayang, kau kena penat sebab kalau kau suka, kau takkan rasa benda tu. So mungkin itu antara kesilapan yang aku nak buat sebelum ni. Aku nak buat lebih, tapi kadang-kadang benda tu kita tak tahu. Sebab ada perempuan cakap, ni desperate sangat, semak asyik teks, asyik ni. Ada perempuan dia tak suka. So dia bergantung kepada karakteristik perempuan tu. Perempuan tu macam mana. So salah satu cara untuk orang tahu sebenarnya ialah love language. Love language ni banyak benda. Ada yang sentuhan, ada yang act of service. Kalau sentuhan maksud dia kalau dia pergi dating dengan kau, dia kalau kau pegang, lepas tu dia memang tak boleh. Seminggu tu dia tak boleh tak pegang kau. Dia kena pegang kau kak. Itu dia suka. Ada orang words of affirmation. Words of affirmation ni kau check dia. You kita hari ni hari-hari kena buat tau. Hari-hari kena buat words of affirmation. So act of service pula ialah kau bagi dia something. Buat apa untuk dia. So ada banyak benda aku tak ingat. So love language korang kena tahu dulu. So bila korang dapat orang yang selalu macam contoh sentuh, memang kau kena tengok macam mana. Tak tahulah korang kena cepat kahwin lepas kayak agama kan. Tapi kalau yang jenis tak kisah ke apa kan, bukan nak kata suruh korang tak kisah ke apa, tapi korang kena tahu love language pasangan korang. Ini juga untuk lelaki. Lelaki pun ada love language diorang. Cuma kadang kita orang akan lebih melayankan yang si perempuan lah. So sebab aku lelaki, kita kat sini semua lelaki, nasihat dia korang kena tahu love language pasangan dan korang akan tahu nak buat apa. Sebab kadang-kadang korang ni suka nasihat dia, tapi dia tak suka pun nasihat tu. Dia nak benda lain, dia nak jumpa korang. Aku tak kisah aku buat salah ke, aku nak jumpa kau je. Sebab tu lah korang jauh, korang asyik gaduh. Bila jumpa settle. Padahal tak bincang pun benda tu. Dah jumpa je settle. So itu maksud dia suka jumpa dengan ni lah, bersentuhan lah kot. So benda tu natural manusia. Kalau kita masuk agama, yelah kau kena kahwin cepat-cepat lah kot. Tu je. Tak susah pun sebenarnya yang perempuan ni. Cuma korang kena tahu cara lah. Kau pernah tak Man kalau kau pergi tempat-tempat mana lah, umum, public kan, and ada perempuan compliment kau, dia macam puji kau punya? Aku tak pernah. Aku jarang dapat compliment perempuan. Aku tak tahu lah, mungkin sebab aku dari dulu, aku pun sampai sekarang bukan nak kata aku tak menjaga penampilan, tapi aku tak pernah nak bila aku dress up, aku tak pernah nak aku dress up ni untuk tunjuk yang aku lagi handsome ke apa, tak. Aku pergi mall kadang-kadang aku pakai t-shirt je, aku pakai sweatpants je apa semua kan, tapi kita pakai neat lah. Tapi untuk orang yang, kalau aku tak tahu kalau orang pernah puji aku, orang lain dengar, tapi aku dapat sendiri jarang. Cuma ni satu benda yang aku selalu dapat. Orang cakap muka aku macam Ryan Gosling, tu je. So aku tak tahu celah mana. Kau Google Ryan Gosling, tapi aku tak tahu celah mana. Mungkin muka aku yang dulu aku, tapi sekarang ni aku rasa dah tak kot. Ya aku tak tahu lah. Tu aku dapat masa universiti, aku dapat paling banyak benda tu. Mungkin sebab masa tu rambut aku panjang apa semua, pasal aku kadang aku ada bela kat ni zaman-zaman sikit. Tapi itu yang paling aku macam, tapi aku sendiri tengok pun biar betul korang ni kan. Tapi aku dapat benda tu banyak kali lah. So aku memang admire pun. Tapi kau tengok Ryan Gosling pun dia tak adalah lebih-lebih. Kau tengok Ryan Gosling. Bentuk Deadpool mungkin lah. Deadpool tu? Pelakon Deadpool Bukan tu? Deadpool. Ryan Gosling banyak berlakon cerita-cerita. Dia banyak berlakon cerita cinta. So kau tengok balik dulu. Tapi kau dah tengok gambar-gambar aku sekarang, kau tengok gambar-gambar aku yang dulu. Maksudnya? So aku tak tahu, ini aku sendiri tak mengaku, orang lain yang beritahu aku. So Allah alam tu aku tak tahu. Tapi pujian random orang tak pernah. Cuma orang yang aku kenal tu, kalau dia puji aku tak tahulah dia betul ke puji aku atau dia nak ambil hati aku. So Allah alam, aku tak tahu lah. Macam tu lah. Tapi betul lah Man, aku rasa salah satu untuk tarikan gadis-gadis ni penampilan juga sebenarnya. Sebab kau nak tahu cerita aku tak? Apa? Pagi tu nak dijadikan cerita pada tahun 2022. So tahun 2021. Okey.
pagi tu kan, aku kan masa tu hujung minggu kan, aku balik rumah. Aku keluar lah. Aku ambil kawan aku seorang ni kan. So aku hantar dia kerja. Okay, bila aku hantar dia kerja tu, dia tempat dia kerja tu salon. Okay. So yang pegang kunci salon tu member aku ni, kawan aku ni. So dia drive. Aku kat passenger seat. So bila dia nak parking tu, aku keluar kereta. Macam mana cerita Okay, aku cerita tu bila kawan aku dengan seorang perempuan ni dekat dalam salon tu lah, yang kerja kat salon tu. So perempuan ni dia mula duduk berjangkung tau dekat depan shutter tu. Bila dia tengok je aku keluar kereta, dia terus berdiri kan, semata-mata nak tengok aku. Aku tak tahu cerita ni sampaikan member aku ni cerita, kawan aku ni cerita, kawan perempuan aku ni cerita. So dia cakap, wish, aku kan dalam 20 berapa, aku lupa umur dia berapa, dalam seumur hidup aku hidup ni, aku tak pernah tengok lelaki handsome macam ni. Aku terus berdiri tau, wah, dia cakap. Dia terus berdiri kan, aku lupa sekejap lelaki aku kat rumah. Lepas tu nak tengok aku. Lepas tu nak tengok aku. Lepas tu aku tak tahulah, ada juga orang cakap aura saya ni lain macam. Depends lah. Tapi saya tak naklah saya nak puji diri. Tapi majoriti perempuan akan cakap macam tu. Dia suka aura saya, dia suka cara penampilan. Mungkin aku tak tahu nak cakap apa. Tapi perempuan tu dia cakap, dia berdiri, dia tengok, dia tak kelip mata. Lepas tu bila dah masuk kedai tu, buka kedai tu, saya pergi beli barang minuman kat 7E kan. Masa tu dia usah lagi sampai kereta tu hilang depan mata dia, baru dia tanya. So macam tu sekali. Aku pun tak tahu cerita tu macam tu, tapi dia dok tanya, siapa lelaki tu? Paling bestnya part ni bila dia cakap, wish, lelaki ni keluar kereta, sebab dia tahu bila aku keluar kereta dekat passenger seat, aku memang nak pergi tempat driver seat. Dia memang expectation dia maybe ada girlfriend dia ataupun kawan dia, siapa-siapa lah. Tapi bila dia tengok kawan aku sini keluar kereta ni, babi tu dia cakap. Kawan dia ni, kenapa kau dapat, aku tak dapat lah. Dia macam tu lah. Tapi itu cerita yang dulu lah guys. So penampilan lah bagi aku salah satu untuk orang, bukan nak cakap just kau, tapi nampaklah yang kau ni semenggah sikit kan. Lebih kurang macam tu. So Darren, apa question Darren? Semenggah bahasa Melayu. Semenggah bahasa Melayu mas? Dia macam tak kisah pergi keluar pun, macam tak jaga lah. Dia bukan dia tak jaga apa. So kadang-kadang orang keluar macam orang mencicil, dia pergi mana pun dia akan jaga penampilan dia. Pergi kedai pun dia akan jaga. Macam tu. Aku tengok tempat aku nak pergi mana. So masa tidur pun dia smart. Masa dia tidur pun smart juga. Itulah, itu yang saya cakap. Dia bila kau pergi mana-mana pun, penampilan kau jaga lah. Tu yang akan attract. Betul lah, perempuan dia suka apa yang dia nampak, apa yang depan mata dia. Tapi betul benda lah tu menarik. Itu antara orang kata benda yang awal-awal untuk kau attract lah. So betul lah, Pak Afikan lah. Penampilan yang lebih, Betul. naik kurang. Satu lagi perempuan suka tentang saya, dia suka bontot saya. Sebab dulu saya olahraga, saya sprinter. Mungkin dulu main bola sepak, saya kurang sikit bola sepak sebab saya sekolah Cina dulu kan. So olahraga tu lah. Takraw tu jarang saya main, futsal tu mungkin saya main tapi tak banyak sangat. Tapi tak tahulah kenapa perempuan suka bontot yang tonggek-tonggek sikit. Captain America. Macam mereka tonggek apa dia? Okey. Okay. Macam ni lah, lebih kurang. Tapi aku lupa kau dah tunang dulu mana? Aku Tu tahun apa ya? Setahun lah. Tapi masa aku baru masuk RSG tu, aku masuk RSG aku putus. Aku tunang tu setahun ke lah. Masa Itu yang dengan RSG yang aku tu, sebab memang aku tak ada masa. Itulah guys, sebenarnya Baru cakap okay. Yang mau. ex tunang aku. Uish, serius ah? Okey, tak apa, sekejap aku call dia balik. Ui. Ex tunang saya baru call saya. Saya ex tak tunang. tahu. Baru sebut. Sebut. Tengok aura dia. Aura duduk sebelah Cik ni. Aura. Mungkin Aura. Cik bawa lak ni. Tapi Betul guys, sebenarnya bila carry dekat, dia sama je mana-mana carry kan. Tapi macam kita orang ni, kebanyakan masa kita orang memang pada waktu malam lah. Pada waktu malam, macam memang tu memang 24 jam lah. Basically apa-apa je masalah dekat budak-budak RG, budak-budak yang mana-mana tim-tim sport, manager memang akan salah satu orang yang akan cari dulu.
So orang macam ni memang pening kepala. Macam saya ni pening kepala dengan performance orang. Tapi Eman daripada semua A sampai Z dia pening kepala. Daripada side business, daripada side management, daripada side disiplin apa semua mak nenek kan. Semua benda tu memang Eman selalu pening kepala. Sebab tu kadang dia tak tunggu masa rambut dia hilang lah tu. Dia kena orang yang banyak bersabar. Saya ni rezeki, orang kata Tuhan bila bagi banyak kerja, okey memang kau tak ada masa kat benda lain, tapi benda apa yang kau dapat, kesabaran tu, matang tu, macam mana kau nak layan orang. So ada pros and cons benda-benda tu. Betul. So kalau nak cakap pasal career ni kat e-sport ni, kau rasa Man dalam berapa tahun lagi kau still kat e-sport ke macam mana? Ke tiba masa je bila kalau dari side RSG, dengan apa yang berlaku dengan RSG sekarang, aku macam boleh long cakap term kan? Macam long term punya kan? Macam long term punya, sumpah lah, kita orang sebenarnya ada banyak benda yang behind the scene dengan orang kata on the business side. I would say kita orang are doing really well lah. Cuma kita orang, korang belum nampak lagi lah, sebab tahun ni ialah tahun, kita orang baru tahun kelima. Aku dah check balik, aku tak boleh cakap. Tapi kita orang memang tahun ni antara tahun yang betul-betul, sebab COVID dah slowly nak habis. So orang dah start balik nak pergi. Sport sekarang dah banyak offline. Kita punya player pun compare to dulu kita bergantung sangat kepada salah satu individu. Tapi sekarang orang dah nampak RSG ni boleh build daripada kosong jadi someone. So orang trust the management dengan team organisasi kita orang lah. So bigger picture dengan long term, aku boleh cakap kita orang boleh jadi antara yang terbaik pun dekat Southeast Asia. Sekarang ni memang yang terbaik ialah EVOS. Tu kita tak boleh nak nafikan. Southeast Asia kan, bukannya Indonesia saja. So RSG ke arah itu. So aku personally, aku tak nak lama. Sebab pengalaman aku banyak sebab e-sport yang macam aku tak dapat. Aku suka, aku minat gila. Cuma ada benda yang macam aku nak dalam hidup ni, kalau aku teruskan dengan e-sport aku tak dapat. Apa aku nak tu aku tak nak bagi tahu lah. Tapi aku cakap betul lah, dalam e-sport ni paling banyak engkau akan belajar fast track banyak benda. Sebab dia lah satu yang orang kata benda yang training, benda yang baru. Environment kau semua orang muda, semua nak buat something eksperimen banyak gila. So kau akan belajar, orang kata benda yang 10 tahun orang belajar dekat industri lain, dalam masa 3-4 tahun kau dah boleh dapat dalam industri e-sport. So orang yang luar daripada e-sport bila masuk dalam e-sport kan, banyak benda yang diorang macam benda ni benda baru. Lepas tu banyak benda orang nak kena start. Tapi dengan experience yang diorang boleh bawa masuk dalam e-sport, kau akan fast track banyak benda. So personally aku nak lama, tapi kalau aku timbang tara dengan apa yang aku nak dalam hidup, aku cuba tengok aku nak dapatkan apa yang dalam e-sport ni aku ada target aku. Aku nak dapatkan target tu secepat mungkin supaya aku boleh keluar. Macam tu aku punya plan. So of course target aku sebagai general manager atau manager kepada e-sports team ialah aku mesti at least setiap team tu mesti pergi world lah satu. So Mobile Legends sikit lagi, PUBG Mobile kita tengok minggu depan macam mana. Sebab RSG aku boleh cakap diorang ada potential tu untuk pergi lagi jauh. Cuma kita orang je lah kena figure out. Macam aku baru setahun lebih. So mungkin aku perlukan lagi 5 tahun atau setahun lebih. Tapi tahun ni pun sebenarnya boleh buat. Itu yang aku nak tengok macam mana. Aku akan cuba fast track semua benda lah. Tapi dalam 10 tahun aku memang akan involve lagi lah. Tu aku boleh nampak lah. Bukannya kalau aku dalam RSG aku boleh pergi lama lah. Tapi kalau aku keluar tak tahu lah kita nak buat macam mana kan. Tapi setakat ni aku tak ada intention untuk keluar. Sebab RSG punya line bukannya daripada e-sport team je, daripada benda-benda lain. Kalau kau tengok konten kita orang buat apa semua. So kita orang ada plan. So aku intend to stay longer macam tu lah. Tengok macam mana. Aku rasa macam aku cakap RSG in term of like long term future punya wise plan, aku rasa diorang dah start improving dan diorang start dah ke depan. Nampak kan? So so kita berbalik kepada part Cinggi tadi, percintaan. Kau 28 Manan. Kau
Itu bila kau cakap kau nak kahwin dalam umur tahun-tahun ni juga kan? Ya. Tapi bila kau kahwin tu, kau tak rasa ke masa kau akan lagi berbelah bagi untuk side? Betul. So macam aku cakap tadi aku cakap aku tak nak bagi tahu apa aku nak. Salah satu benda yang aku nak dalam hidup ialah spiritual journey aku. So kalau dalam Islam ni macam mana kau nak lengkapkan iman kau ialah kau memang kena ada lagi someone. Sebab kita orang kata pasangan kita ialah pelengkap iman kita tau. Sebab itulah orang kalau kahwin sunnahnya ialah umur 25. Ikut Nabi. Sunnah macam mana? Nabi kita kalau macam Muslim kan, kita nak buat benda-benda yang apa yang kita nak buat apa-apa pun biasa kita ikut Nabi Muhammad. So Nabi Muhammad dulu dia kahwin umur 25. So sebab kenapa 25? Sebab Tuhan susun Nabi Muhammad baginda kita Nabi Muhammad SAW, dia susun setiap apa yang berlaku dengan Nabi Muhammad tu ada sebab. So kenapa 25 is the best? Scientifically, hormon kita semua itulah time kita tengah prime. Lepas tu orang kata kita tengah fasa yang tengah orang kata optimum. Sebab tu cakap umur 25 kalau korang dapat partner yang betul, aku cakap korang akan meletup korang akan naik macam tu So recent relationship aku, sebab tu aku rasa walaupun apa jadi aku tak down sebab dia support aku. Lepas tu dia jenis yang menjaga apa semua. Sebab tu aku rasa sedih gila kali ni yang recently tak jadi. Tapi aku cakap macam tu sebab kalau dia boleh matching kau punya energy tu, which is energy yang paling sedap kau bekerja ialah umur antara kau 20 ke 30 So kau tengah on form So 25 aku memang target 25. So bila tak dapat, now 26, 27, 28 kita tak boleh nak ni itu optimum. Tapi kalau Tuhan tu ada perjalanan dia sendirilah untuk kita kan. So macam aku dah dapat semua yang aku nak. Satu benda ni je lah aku tak ada. Sebab tu aku rasa macam aku nak. So alhamdulillah aku rumah alhamdulillah baru, kerja dah okey. Memang baru dapat baru kereta dah ada, rumah pun. So semua benda aku dah ada. Apa yang aku tak ada, Cinggi tu aku tak ada. So itu je yang aku rasa satu department dalam hidup aku yang aku continuously to fail. Tapi adakah aku fail atau memang Tuhan ada perjalanan sendiri? Aku kena ni orang macam Cik cakap, ada benda yang aku boleh improve. So mungkin lepas ni kita tengok aku improve lah aku punya penampilan apa semua. Betul, aku pun mengaku memang ada time yang aku rasa macam aku ni malas sangat. Aku keluar nak pergi beli benda je pun. Lepas tu kalau aku keluar pergi tengok wayang, bukannya orang tengok sangat ke pun apa semua kan. Kita ada sebab-sebab kita nak keluar. So kalau kau keluar to impress, memang siapa-siapa pun aku boleh dapat. Sebab memang kau menjaga. Tapi yelah, benda tu mungkin aku perlu walaupun kau tak betul-betul nak keluar impress ke apa, mungkin aku perlu tingkatkan lah sikit kat mana-mana kan. So kita ambil je lah yang positif punya komen. Jadi itulah dia. Satu benda tu je lah aku tak dapat lagi. So sihat pun alhamdulillah sihat lagi. Betul, sihat pun sihat. So itulah aku menyesal. Aku memang nak kahwin kalau boleh secepat mungkin lah. Macam tu lah. Aku dah ready untuk share apa yang aku ada. Kepada Cinggi. Kau happy seorang-seorang tak perlu. Betul. Siapa yang betul jadi isteri Aiman ni, rumah tak perlu nak cari, dah ada. Kereta dah ada. Agama dah ada. Kerjaya pun dah ada. Kerjaya pun dah ada. Kita sedikit sikit lah pasal kerjaya career ni. So most of the people dekat sekarang ni, dia tak tahu pun e-sport tu boleh jadi satu career and boleh pendapatan yang lumayan, Rahman. Tapi satu je lah, mungkin lumayan tu mungkin kau dapat dalam masa yang singkat, tapi in terms of like kalau tak pandai saving ataupun tak pandai manage money pun dia akan go juga. So anything kau nak cakap pasal tu kan? Kerjaya kalau dalam e-sport aku rasa kau kena pilih jalan yang orang kata betul lah. Sebab e-sport ni ialah dia datang dari passion tau. Betul. Aku tinggalkan kerja aku yang gaji lagi tinggi untuk aku masuk e-sport tau. Pada aku tak semua orang bernasib baik. Aku ada safety net. Tapi bila aku pergi tu memang aku buat sebab aku nak buat.
Tapi bila bercakap macam tu, kau kena tahu yang betul ke kau nak buat ni. Lepas tu, okay, let's say kau start tu rendah, kau kena ada vision. Okay, lepas tahun ni kau mesti naik, Sebab pengalaman aku, setiap tahun aku lompat company, and setiap tahun lah aku naik gaji. Okay, so pasal kerjaya, kalau dalam e-sport ni, korang kena tahu apa yang korang nak dulu. Macam aku sendiri, aku berhenti kerja yang bayar gaji agak tinggi untuk aku join e-sport. Tapi sebab benda yang aku nak, aku tak kata benda tu ialah benda yang bagus. Sebab masa aku start mula-mula, kalau korang pergi Google pasal Ansara e-sport, akulah yang mulakan benda tu dengan someone lah. So benda tu tak jadi. Dan aku diberi peluang join Axis e-sport. So aku antara kira macam in a way founder lah. Bukanlah founder sangat sebab aku follow boss kan. So boss kata nak buat something, aku join. Gaji pun tak tinggi juga, tapi tu dulu masa Axis mula-mula lah. Axis mula-mula dulu susah juga nak naik tu. Diorang ada, kita tak boleh nak terus shoot and spend banyak benda kan. So diorang ada plan, kita ada plan yang solid. Aku create team aku. Alhamdulillah team tu sekarang dah jadi, orang kata macam Izzati sekarang dekat gang. Lepas tu dia pernah dekat EGG. Izzati dulu Axis Izzati dulu Axis lah. First team aku, korang ingat nama-nama ni lah. First team aku dulu dekat Axis antaranya ialah Aiman Skaichi. Sekarang dia jadi commentator dekat Astro. Lepas tu Izzati Hashim, dia dulu lepas Axis dia pergi IO sekejap. Lepas tu dia pergi EGG. Sekarang dia dah dekat gang. Nazmi, tahu Nazmi manager Toda, manager Valorant dengan manager PUBG Mobile diorang. Dulu Axis juga. Siapa lagi? Hakim. Lepas dia dekat Axis, dia jadi manager konten RSG. Lepas tu sebab dia nak jadi pro player, RSG bagi peluang dia jadi pro player, both CODM dengan PUBG Mobile. So orang-orang yang keluar daripada Axis, team aku, alhamdulillah sekarang berjaya lah yang aku tengok. So sama, alhamdulillah aku pun keluar dari Axis, pergi Media Prima TV3. Buat yang siapa yang pernah masuk tournament Mobile Legend dengan Call of Duty dengan PUBG, kejohanan Isukan Campus, akulah kepala dia. So lepas tu baru aku masuk RSG. So kalau korang tengok perjalanan aku lompat setiap tahun tau. Aku lompat RSG je yang dalam e-sport aku paling lama, setahun lebih. Yang lain semua 6 bulan ke setahun. Sebab memang dalam e-sport ni boleh buat duit, tapi korang kena tahu tempat yang mana yang orang kata betul-betul stable. Sebab dalam Malaysia ni tak boleh kata tak tahu lah. Aku boleh cakap 5 organisasi, 6 atau bawah 10. Memang confirm bawah 10 je yang betul-betul boleh bagi korang career yang proper. Sebab macam tu lah, dia masih lagi, okay, industri tu besar di luar, tapi dalam Malaysia dia besar. Cumanya bila untuk part duit tu, you really have to work for it. So benda ni sama je dekat industri lain. Cuma dalam e-sport ni memang hit and miss lah. Korang kena jumpa orang yang betul. And orang yang betul ni dia pusing-pusing kat situ je. So tengoklah kalau korang jumpa circle yang mungkin Team Bosku dengan Homeboys, dia ada plan diorang yang lain, which is diorang memang power lah dekat side tu, yang side business, marketing and what not, content creation pun diorang power. RSG ada strength dia sendiri, EVOS ada strength dia sendiri. Team Secret ialah e-sports team yang continuously tunjukkan performance yang bagus. Itu strength diorang. So korang kena tengok. Aku tak boleh, even aku yang boleh consider kata berjaya sekarang, okay as of now, aku memang takkan nak sarankan korang okay masuk e-sport. Tak, that's not how it works. Kita orang even chill, start dari pro player semua pakai duit sendiri tau. Naik slow-slow, orang okay, dia ni betul-betul orang boleh buat kerja punya orang, baru kita serap. Dan alhamdulillah kat RSG. So perjalanan chill aku rasa lagilah perit, sebab pro player ni lagi susah kau nak naik. Kalau kau betul-betul bagus, baru kau boleh buat. Macam aku in a way lah, sebab management kau kena sabar lah untuk manage orang. Kerja aku manage orang je. So manage orang sebenarnya tak susah kalau kau suka bekerja dengan manusia. So itulah kerja aku. Kerja dengan aku manage je. So korang
kena fikir masak-masak untuk orang kata e-sport. Personal opinion aku setakat ni aku masih tak galakkan, tapi dia ada cara dia. So untuk cara tu aku rasa tak cukup lah kalau nak cerita malam ni. Memang kau kena jumpa orang yang betul-betul Boleh guide, one on one talk, okey, bagi tahu dan macam mana. Sebab dia banyak lubang dia. Kau nak start kat mana? Betul. So Dia tak itulah. semestinya jadi pro player, dia ada macam apa, jadi manager, jadi caster kan. Jadi salah satu founder ke whatever shit benda tu. So kan balik kepada topik percintaan dari Cingkir tadi tu. Aku tak rasa pun jadi pro player ni tak ada masa untuk awet. Ada je man. Sebab jadual kita orang pun kalau ikutkan weekday je, weekend kita orang tak buat apa-apa, melainkan ada konten ataupun side job yang kita orang kena buat. So, selebihnya during weekday tu kita orang training pun depends lah. Kalau PUBG Mobile ada jadual dia masing-masing. Kalau untuk division game lain saya tak pasti sangat, tapi dulu saya pun berasal daripada PUBG dan juga CSGO pun lebih kurang juga. Banyakkan training tu pada waktu malam. Tapi pada waktu siang tu kita orang banyakkan tidur lah. Tapi aku tak rasa pun untuk bahagi masa dan juga attention untuk wanita luar sana, e-sport ni tak adalah serabut sangat untuk tak ada masa sangat. Ada je mungkin daripada Syed Aiman mungkin aku percaya sikit, daripada Syed masa dia mungkin banyak lebih kepada manage team dan sebagainya dekat luar sana. Dia ada dalam dengan luar kerja dekat tu lah. Dekat gaming house mungkin dia ada, kadang-kadang dia tak ada dekat gaming house 2-3 hari, dia buat kerja-kerja dekat luar untuk meeting, whatever business, whatever shit kan. Benda tu is normal lah. Tapi untuk pro player bagi aku still ada masa untuk Cingkir tu. Cumanya itu je lah. Sekarang ni kenapa aku tengok majority pro player sekarang ni banyak terciduk disebabkan Cingkir kan? Okay, benda ni aku pernah cakap juga masa PUBG Lodi tu, tapi benda tu aku ada nak tambah lagi lah apa yang hari ni. Okay, so antara sebab kenapa pro player ni diorang dapat, okay, ni aku disclaimer, aku bukan nak cakap buruk pasal siapa-siapa lah kat sini. Okay, tu first. Korang majority of e-sport player dekat Malaysia, yang bagus ke, yang tak bagus ke, yang memang ada dalam professional scene, nombor satu, aku boleh cakap banyak yang pelajaran diorang memang bukan up to orang kata level yang tinggi lah. Banyak yang macam habis SPM, diploma, and ada yang even tak habis pun SPM. So itu dah satu, ada orang kata kekurangan, ada orang kata kelebihan, tapi it's a pros and cons benda lah. So bila you are so good in one thing, and bila kau dah bagus kat benda tu, kau famous, kau ada duit lebih sikit, kau ada nama. Macam aku cakap sekali lagi, perempuan suka apa, dia memang suka benda-benda yang dia boleh nampak. Antara nombor satu dia ialah nama korang dengan duit korang. So kadang-kadang kau tengok Mamat ni rupa tak adalah jaga mana kan. Tapi dia bagus main, tapi girlfriend dia macam. Aku pun tak boleh bayang tau. Siapa tu aku tak nak cakap lah kan. Tapi dia macam tu lah. Bila kau bercinta ni, engkau kena ada sebab. Macam aku cakap. So bila sebab engkau hanya ialah nak nama dia, nak itu dia, tapi kau tak kenal siapa dia sebenarnya, dengan background dia yang kau belum tahu lah, agama dia, pelajaran dia, adakah dia dibesarkan dengan cara baik. Sebab kebanyakan gamers juga, for your information, diorang ada masalah family. So diorang choose game untuk sama ada lari dari masalah tu sekejap, dan apparently diorang betul-betul bagus dekat game and diorang teruskan. So bila kau dapat orang-orang yang macam ni, cinta tu datang, which is benda yang heavy, diorang tak tahu macam mana nak manage benda tu. So macam aku cakap awal tadi, cinta ni kau kena ada sebab. Kenapa kau suka dia? Takkanlah sebab dia punya nama sahaja, takkanlah sebab dia punya duit sahaja. Bila kau dah kenal orang ni betul-betul, datang masalah, datang isu, habis, tak tahu nak buat macam mana. Itu yang performance pun drop, tinggi tu pun lari. Perempuan yang memang aku cakap kalau abang rupa tu, e-sport player ni, kalau kau tengok yang lelaki tu tak semengah ke apa semua kan, tapi girlfriend lawa, dengan ada nama, memang anak datuk lah aku tengok, anak orang kaya. Sebab diorang punya energy match, masing-masing ada, tak semua diorang memahami
diorang memang ada masalah-masalah yang aku dah sebut tadi, diorang memahami, so maybe he's the one lah, sebab dia faham masalah aku faham masalah dia, so diorang attracted kat benda tu. Ditambah pula dengan korang ni ada nama, ada duit, so mungkin masa tu diorang rasa cukup, okay, let's go. Tapi bila datang masalah cinta yang bila ada ujian yang memerlukan kematangan, akal yang waras, orang kata planning yang jauh, diorang tak ada. Majority e-sport player tak ada. Bukannya pasal cinta je, kerjaya diorang sendiri tu pun aku boleh cakap 70%, 80% pro player kat Malaysia ni tak ada. What's next? So bila kau commit dekat benda yang berat, which is cinta, pada aku berat benda tu. Itu yang masalah. Dia bila datang masalah, sudah. Benda-benda ni sebab berat tau. Kau kena, aku ulang sekali lagi, benda cinta ni berat. Lelaki atau e-sport player ni, dia dua je. Kalau bukan sebab duit, memang sebab perempuan kalau dia nak masalah tu. Family diorang kalau masalah pun, tapi safety net diorang akan tahu, family diorang akan sentiasa ada untuk diorang masalah atau tak. Tapi kalau perempuan, kalau duit, dua benda ni dah lah diorang baru. Sebab e-sport player pun kita tahu diorang muda, diorang memerlukan guidance. Itulah antara kerja coach dengan manager, perlu guide player. So eksperimen yang aku nampak bukannya dalam team RSG saja, tapi di luar sana, itulah benda-benda berat ni diorang tak dapat nak handle. Tak dapat nak handle. Dia tak dapat nak grasp betapa importantnya benda ni, dan akhirnya effect performance diorang. So Betul. bukan salah partner tu pun sebenarnya, salah kita ni yang tak Macam mana tahu nak manage, macam mana nak handle. Itu je. Tapi Betul. dia permulaan untuk kau solve masalah ni ialah kau kena tahu dulu itu ialah masalah yang benda tu berat, kau kena handle. Then okay, what's next? Apa yang aku kena buat? Itu je. Betul, kau kena cari someone yang tahu, which is manager ni. Kau janganlah buat rasa kau kena minta tolong. Jangan simpan sendiri. Nanti simpan sendiri. Itulah yang toreh tangan lah, duduk meroyan, bawa motor laju. Satu lagi aku tak buat faham. benda bodoh Kenapa? benda pergi daripada elok tak minum, pergi minum, pergi mabuk apa semua. Benda ni berlaku ke? Benda ni berlaku. So siapa tu Wallahualam, kita cakap benda ni berlaku bukannya dekat e-sport player je, tapi kat orang yang general juga. Diorang cari, diorang cuba nak lari daripada masalah tu. So sebenarnya itulah, korang kena, cinta ni benda berat, korang kena tahu. Sebab benda ni korang nak bawa jauh. Bila korang ambil benda tu remeh, itu yang bila masalah tu datang, korang tak expect yang problem tu akan overwhelm korang. So benda ni bukannya e-sport player je, orang yang waras pun, orang yang tahu apa dia nak pun, bila masalah cinta ni datang, habis. Kadang-kadang dia jadi asal apa benda aku buat, dia macam tu. Kalau orang yang waras pun tak boleh nak control, korang yang tak ada plan, tak ada apa-apa ni, memang jahanam tu je lah aku cakap. Itu aku bukan cakap apa, itu aku boleh jamin lah, aku boleh confident cakap benda tu kalau korang tak pandai control, korang Betul. akan rosak. Sometimes dia bukan tinggi je masalah. Kereta lelaki ni pun ada masalah juga kalau kita tak boleh nak handle. Sebab yelah, memang both side ada masalah, tapi kalau both side pun tak nak mengalah, both side pun ada masalah, both side pun ada egois dia yang tinggi, and tak ada siapa nak mengalah in the certain situation tu, memang tak ada jadi lah benda tu. So itu je lah yang ada kebanyakan pro player yang ada dekat Malaysia ni. Cumanya diorang macam mana cakap man, kalau dia contohlah macam aku kan, aku ni tak ada apa-apa, semua ni bercinta dengan awik yang kelas-kelas tak pernah, tiba-tiba dapat perempuan yang meletup kan. Bila perempuan tu nak apa dia nak, tapi lelaki tak boleh bagi, dan lelaki tak boleh tunaikan, dia nak belah, lelaki ni dah start macam cacik kepanasan macam tu kan. Mungkin disebabkan tu, bukan nak cakap siapa, tapi ini macam example je lah kenapa sometimes lelaki ni kelang kabut, tak boleh nak handle, tak boleh nak handle pressure, tak boleh nak handle. Kalau tak ada perempuan ni pun boleh survive kan. Boleh je survive, bukan tak boleh survive. Cumanya kadang-kadang dia ni the best lah untuk aku, dia semua best lah, sebab selama ni dia tak pernah ada experience macam saya sendiri. Saya dah 29 tahun hidup tak dekat dunia ni, saya dah alami macam-macam perangai dan keadaan manusia. So even though tak ada dia pun, saya boleh je survive, lebih kurang macam tu. Tapi bagi saya lah,
Tinggi ni bukan nombor 1 lah. Tinggi ni nombor 4, 5, 6 ke atas lah. Yang first memang saya atas adalah family saya lah. Itu paling penting bagi dalam hidup. Prinsip hidup saya lah, family dan jaga diri saya. Nombor 3 tu baru benda-benda yang kemudian. Okay. Awak macam mana? Tak, saya nombor berapa? Awak pun saya tak ada dalam Malaysia. Okay. Kau cerita pasal toreh tangan tadi, Man. Toreh tangan itu. Kenapa? Aku tak tahulah. Sebab banyakkan majoriti lelaki saja, perempuan saja yang ada banyak yang buat benda ni. Ambil pisau, ambil gelet lah, kan, buat benda tu. Tapi lelaki jarang buat tu. Tapi lelaki lebih kepada macam merokok, minum minuman keras ke apa kan, dengan member-member, lebih tu cara diorang untuk release tension dengan release stress. Tapi perempuan, kalau dia tak ada someone without dia punya boyfriend tu, dia akan buat benda yang dia akan menangis, dia akan menyendiri, lepas tu dia start lah buat benda yang dekat badan dia, menyakitkan badan dia. Kenapa benda tu, Man? Kenapa, Man? Boleh ceritakan tak? Aku ada je kenapa dia orang buat. Aku tak tahu lah kenapa, tapi why they choose to do that thing instead of they buat benda yang lagi mengharmonikan diri sendiri tu. Kalau macam aku, desperate for attention lah, dengan nak meletakkan rasa, orang kata guilt trip. Benda ni laki ke perempuan ke, dia nak yang bagi tahu kepada si pasangan tu bahawa aku sanggup buat apa je untuk dapatkan attention kau. Tu satu. Ada satu gak memang itulah cara diorang, orang depression dengan ada orang kata sikit mental illness dia tak datang bila normal lah, tapi bila datang benda-benda tu dia tak boleh berfikir dengan waras. Jadi kadang-kadang bukannya setakat toreh tangan je, diorang ada buat yang benda lebih teruk lagi lah. So kita ambil macam sekarang ni, contoh yang paling orang kata tengah popular sekarang pasal Johnny Depp dengan Amber Heard tu apa semua kan. Cara diorang orang kata nak toxic atau nak dapat attention dekat each other, sangat-sangat lah orang kata ekstrim lah. Sampai pergi letak tai atas katil. Tapi pada diorang benda tu bergurau. Mungkin diorang boleh terima, tapi benda tu normal tak boleh tau benda tu. So benda tu dah jadi luar daripada kebiasaan. So benda ni berkait dengan orang kata apa yang kau sanggup buat untuk someone tu lah. So bila kau tak dapat apa kau nak, pada aku, ini pendapat aku, is dia nak attention lah. Sebab aku pun bukan expert pasal benda ni, tapi aku lebih ke arah diorang nak attention. I willing to do whatever it is until I hurt ni. Tapi pada aku benda tu tak patut, sebab engkau mendatangkan rasa bersalah yang unnecessary tau. Apa yang memanglah dia tak suka kau atau macam ada 50-50. Lepas tu bila dia tak layan kau buat benda-benda macam tu. Instead of menimbulkan rasa bersalah tu, kita kena tengok balik lah apa salah kita. So discuss benda tu. Kalau betul salah tu is benda yang dia tak boleh terima, bincang lah. Kalau, dan at the end of the day, kalau tak jadi benda tu kau tak boleh kawal, kita back off je lah. Pada aku, sebab korang punya mental health dengan rasa aman diri kau tu lagi penting daripada kau pergi kejar orang yang tak nak kau. Itu lagi penting. Memanglah mula-mula tu sakit. Aku berani cakap sebab aku pernah lalu. Benda tu memang sakit. Aku masa lepas tunang aku tu setahun lebih, aku tak ada pergi jumpa siapa-siapa because I thought she's the one. Memang bukannya kau buat pun. Macam aku busy-kan diri lah. E-sport pun memang kebetulan busy kan. So kau taklah terfikir sangat. Masalah kita bila benda tu jadi, lepas tu kau tak pandai nak handle. Kau duduk sorang-sorang, terkenang benda tu. So bila kau duduk sorang-sorang, setan tu mulalah kacau kau. Sebab tu lah yang mana beragama Islam digalakkan memang kau kena sentiasa bercampur. So bila kau sorang-sorang ni memang ada jarum-jarum yang setan boleh masuk. Sebab itu memang kerja dia bisik kat dalam kepala otak kita, buat benda yang bodoh lah. Sampai kiamat tu kerja dia. Tu dia ada satu kerja je. Tu kerja dia. So memang korang akan terkena punya kalau kau duduk sorang. So duduklah dengan kawan-kawan. Tak kisah pun. Yang kalau korang boleh cari kawan yang baik, lagi better. At least cari seorang atau dua orang yang kau boleh luahkan, yang dia memang kena tahan je lah kerja dia, tapi dia sentiasa ada lah untuk kau.
So kalau korang belum ada, pergi cari orang tu. Sebab orang tu dia akan tahu bila kau akan buat benda bodoh. So dia akan, kerja dia ialah menghalang korang. Kau tak minta pun, tapi kalau kau boleh minta kan, memang orang tu willing, kau peganglah dia sampai bila-bila. Sebab masalah kita akan datang, kita kena cari someone. Kau tak ada girlfriend, kau tak ada isteri, orang-orang ni yang kau kena cari. Ada orang yang mana dapat parents sebagai orang tu, alhamdulillah bagus, adik-beradik bagus. Tapi cari kawan pun bagus. So kena ada kawan yang betul lah. Dia tak perlu betul yang baik pun tak. Dia just perlu ada kat situ bila benda-benda tu datang. So maksudnya dia ikhlas lah kawan dengan kau. So macam aku tak ada girlfriend apa semua, tapi aku ada banyak kawan-kawan keliling yang bila jadi benda tu diorang ada. So aku pergi kat diorang untuk, sebab aku tahu aku sendiri pun kadang-kadang terfikir nak buat benda bodoh. Tapi diorang akan tahan sebab diorang tengah waras. Engkau tengah tak waras ni, memang kadang-kadang tiba-tiba badan kau menggigil bila kau fikir pasal benda tu. So apa nak buat menggigil ni? Nak makan ubat ke? Ada orang makan ubat, ada orang dadah. So sebab macam mana pun kau duduk seorang, memang tak boleh lah pada aku. Kau kena ada kawan. Itulah pentingnya kawan. Tapi untuk lelaki, kebanyakan yang saya kenal lah, majoriti lelaki yang bukan Islam, kalau diorang kebanyakan putus cinta tu, diorang akan buat tatu. Itu saya tak tahu kenapa, tapi kebanyakan tatu yang ada kat badan macam saya memang nama saya sendiri. Tapi untuk yang bukan agama Islam tu yang buat tu, lebih kepada macam tatu tu melambangkan peristiwa apa yang jadi dekat kita lah. So itu lah. Tapi kalau untuk yang perempuan, diorang buat macam tadi lah. Toreh-toreh tu banyaknya jumpa kawan-kawan tu yang buat macam tu kan. Yang circle yang ada dekat sekeliling pun, majoriti diorang akan buat benda tu. Saya pun tak tahu kenapa. Macam cakap, mungkin diorang nak attention daripada lelaki tu, disebabkan tu. Tapi bagi aku macam tak tahulah kenapa dia boleh terfikir kat arah tu. Mungkin dia tak waras macam tadi bisakan setan semua benda tu. Itu memang adalah. So that's why kadang tu bagi chill, circle kawan saya taklah banyak sangat, tapi dia memang rapat. Tapi kalau banyak sangat kawan pun jadi masalah juga. Dia tak baik. Kawan. Kawan, dah makan kawan? Belum. Okay, so dah tak ada banyak lagi soalan. Jadi sekarang ni saya rasa kau just ingat lah apa yang cerita apa? Rockers Limbah Bara dekat cerita yang latest punya tu pun pernah cakap 3 benda yang akan menjatuhkan negara. Iaitu Chingay, dadah dan juga rasuah. Benda tu akan menjatuhkan negara. So sama juga dengan pada umum lah. Benda-benda tu memang paling besar. Sama juga dengan lelaki lah. Tapi dia macam cakap, tak semestinya Chingay tu pun yang akan menjatuhkan kita sendiri yang sekarang ada masalah. Kita tak boleh nak handle, kita tak boleh nak handle the pressure, kita tak boleh nak handle dengan situasi yang tak ada dia, kita tak boleh move on. Saya banyak jumpa ramai orang yang sebabkan aku tak boleh, she's the one, you never know what she did to me, blah, 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 kan. Bagi saya macam tu mengarut lah bagi saya. Bukan mengarut sebab once kau dah hits kau punya umur 27 ke atas, kau akan ingat balik benda-benda yang kau buat previously. So you think that bodohnya aku dulu macam tu. So it's normal lah. It's a good thing sebab kadang-kadang banyakkan dulu, mungkin daripada saya sekolah dulu saya jadi nakal. Saya jenis yang saya tak ada cakap saya jahat ke apa, tapi nakal kan. Mungkin bila dah besar ni saya boleh fikir dengan lebih better, side mana yang betul, side mana yang salah. Macam tu. Tapi kalau dia, kau percaya tak Man, kalau ada setengah orang, tak kisahlah lelaki atau perempuan, dia daripada dia sekolah dia pandai, tapi once dia pergi universiti tu dia jadi terus rosak. Kenapa? Banyak kawan aku pun ada banyak. Kenapa? Sebab dia culture shock, sebab dia baru tengok dunia luar ke macam mana? Sebabkan dia terpengaruh dengan betul juga culture shock tu antara penyebab. Kadang-kadang diorang pun tak perasan benda tu culture shock. So bila korang membesar dekat negeri masing-masing ada macam mana how it is lah. Kalau korang sekolah kat sekolah kebangsaan biasa, macam tu lah pembawakan dia. Tapi kalau korang sekolah kat asrama, mentaliti lain. Kalau korang kat sekolah-sekolah agama, mentaliti lain. So bila korang pergi kat dunia sebenar, universiti, semua benda ni bercampur. So kau akan rasa apa yang korang tak pernah buat sebelum ni, kau akan rasa benda-benda tu best, kau nak try. Bukan benda tu best, korang nak try apa benda sebenarnya tu. Korang tak fikir pun benda tu best ke tak kan. Tapi benda-benda yang jahat ni memang sedap buat. Masalah dia, benda-benda jahat ni banyak yang addiktif.
kau bercinta, bukan kata bercinta jahat, tapi kalau bercinta yang tak ada, orang kata tak ada aim apa semua, saja kau nak try. Once kau sekali bercinta kan, kau rasa macam nak lagi tau, sebab benda tu best. Yang mana yang minum, merokok, benda tu socially okay, Islam of course kita tak, tapi norma sekarang, to be honest, orang even yang orang Melayu pun banyak yang minum dengan merokok, rasa benda tu biasa je. Masalah dia, kita tahu scientifically benda tu tak bagus, tapi benda tu addictive. So sebab tu lah kalau kau tengok ramai orang yang minum dengan merokok kan, dia tak suruh orang yang tak pernah minum dengan ni, jom join aku, tak, diorang halang. Sebab dia tahu benda tu aku tak boleh stop, bukan sebab aku tak nak, tapi benda tu addictive and makan masa. Jadi orang kata kalau cerita benda yang ringan sikit, bersosial lah. So memang culture shock tu aku macam antara penyebab besar kenapa dulu korang okey. Yelah, dulu pun parents sentiasa tengok. Dekat asrama ada warden sentiasa tengok, sentiasa beringat. Senior kau buat, kau tak bagi salam kat sini tu pun dia tampar kau. Memang semua benda kau jaga. Kat universiti kau bebas, tak ada orang yang melihat kau. So itu yang kau boleh buat macam-macam. Lepas tu bila kau buat macam-macam kan, tak ada orang tegur kau, ada orang support lagi, jom. So itu yang rosak tu. So macam tu lah. Orang yang lagi aku banyak kawan yang sekolah agama pun belum keluar lagi sekolah agama, diorang keluar je daripada sekolah tu, diorang tak macam apa yang kita rasa diorang tu ialah orang yang beragama. Tak, memang banyak kes tu. Tapi itu dah atas diri sendiri lah macam mana. Dia banyak sebab, tapi culture shock tu antara penyebab yang besar. So sebelum kita mengakhiri kita punya tu, saya nak just cakap untuk yang, sebab dekat DM IG Cil dengan dekat Facebook punya DM banyak yang tanya macam mana nak pergi ke satu level, pergi ke career e-sport ni. So macam Aiman dah bentang tadi dia cakap kan, dia ada banyak cabang, tak semestinya kau jadi pro player. Mungkin sometimes bila kau paksa pun, bila kau paksa, kau memang tak ada talent untuk main game. Mungkin kau ada talent untuk casting, mungkin kau ada talent untuk jadi manager, mungkin kau ada talent untuk analyse game tu macam mana. So dia ada banyak cabang untuk korang tingkatkan korang punya talent tu. Mungkin kau sekarang ni mungkin belum masa lagi korang discover sebenarnya talent korang. Okay, but untuk saya pernah bagi satu ceramah dulu masa dekat workshop Sarawak dulu. So during that ceramah tu, ibu bapa ada dalam tu lah. So dia tanya saya, macam mana saya nak jaminkan saya punya, sebab kebanyakan ibu bapa yang tengok e-sport ni kebanyakan lebih kepada violence, ganas dan juga satu lagi in terms of language, bahasa tu mungkin agak kasar. Yes, tak menyatakan kadang bahasa yang digunakan bila main game ni agak kasar. Itu dari side ibu bapa yang melihat benda ni negativity lah. Tapi bagi saya Cil, personally macam Cil dulu pun kerja safety, berhenti kerja safety sebab kena main game tu saja. Sebab passion saya memang daripada kecil sampai ke besar ni memang saya buat e-sport je. Dan saya bagi tahu apa, boleh nak bagi anak-anak main tak ada masalah, tapi kena pandailah. Diorang sekarang ni kalau sekolah, sebab kita orang pun Brian ni pun baru 16 Manan. Baru 16 tapi boleh manage. Kita orang pun boleh tolak ansur. Bila masa mak bapak dia perlukan dia dekat rumah, kita orang hantar dia balik. Bila kita orang perlu dia dekat rumah, kita minta izin daripada ibu bapa. Ibu bapa pun faham. So kita orang bawa dia balik ke KL daripada Penang. So benda tu sebenarnya depends dengan orang yang boleh tolong lah kan. Kalau orang yang memang tak tahu apa, memang situ je lah dia terperuk. So banyakkan talent kat luar sana, ada banyak sebenarnya. Cuma ni korang kena beranikan diri kan. So saya bagi tahu ibu bapa ni, sekarang ni awak prefer anak awak dekat rumah ataupun awak prefer anak awak bersosial kat luar? Awak tak tahu dia buat apa. Sekarang ada banyak jenis jenayah, dadah, seks bebas, apa lagi yang kita tak tahu. Yang anak kita buat apa dekat luar tu. Dan kita tahu anak kita memang main game dekat rumah, kita tahu dia safe and sound dekat rumah tu, memang kita tahu dekat rumah main game. Memang mungkin satu kekurangan bila dekat rumah memang dia tak ada socialism dekat luar lah. So korang jangan risau, ada anak korang macam mana, tapi mungkin macam cakap tadi, bahasa tu agak kasar bila diorang bermain game tu kan. Social life dekat luar tu mungkin diorang tak terbuka dengan benda-benda dekat luar. Tapi bagi saya, macam saya cakap lah, bila anak dekat rumah, kita tahu anak kita tengah main game, kadang kita support je. Sebab sekarang generasi berbeza, tak macam dulu. So in terms like everything sekarang ni dah bertukar. So kita kena ikut
era sekarang lah. Tapi tak semualah Okay. So apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Aiman kerana sudi bersama. And so saya dah kenal Aiman ni dalam, dulu saya kenal dia masa dekat Ansara dulu. Saya hampir join terma CSGO dulu, tapi saya tak ada turun masa tu dekat saya. Saya hampir stay untuk satu team Lock and Clear dulu, LNC. So bila saya jumpa Aiman, so far apa yang saya dapat kat diri Aiman ni, dia seorang yang the best manager yang saya pernah dapat lah kan. Kadang-kadang saya dengan Aiman pun ada je bertikam lidah pasal kerja, tapi lebih kepada healthy way lah. Kita orang tak bertikam lidah sebabkan lepas tu tak cakap sama lain tak. So kalau saya ada buat salah, dia akan tegur saya. Kalau dia pun ada buat salah, saya pun akan tegur. So masing-masing kita orang, dia berbeza bilanya orang matang berbincang dengan orang yang tak matang berbincang. Dia berbeza. So lebih kepada perbawakan lah benda tu. So ingat guys, Chingay bukannya segalanya untuk korang kan. Mungkin of course lah perempuan ni kita punya peneman hidup, tapi end of the day fokus dulu kita punya kerja, kerjaya dan juga family, jangan lupa. Okay. So Man, ada beberapa kata terakhir? Tak banyak lah. Aku rasa banyak kita dah discuss malam ni kan. Tapi kepada mereka yang macam, aku rasa Cil akan buat banyak benda lagi lepas ni pasal podcast ni. So korang boleh DM dia. Korang nak cakap pasal kita, Cil cakap pasal apa lagi. Mungkin dia boleh bawa orang yang lebih tahu lah kepada apa yang topik yang korang nak tahu. So pasal career tu pun kan, ni kita dah nak dekat 2 jam sembang kan. Sebenarnya kalau cakap pasal career tu saja boleh 2 jam lah. So aku rasa benda tu boleh di-elaborate lagi. So benda-benda macam tu. Dan aku rasa, aku harap ni podcast yang first of many lah untuk Cil. Sebab kita orang ni set up topi-topi ni kan. Simple. Aku harap memang apa yang Cil nak buat ni, aku rasa dia dah lama lah nak buat benda ni. And dekat Malaysia, sayangnya benda ni tak banyak. Korang boleh pilih Homeboys punya, korang boleh pilih G-Hunter punya, dan apa lagi? Tak ada. Tapi dekat Indonesia bersepah and orang memang suka dengan suka bila ada podcast tu viewer tinggi. Bukannya sebab orang nak tengok sebab orang tu, tapi nak tahu pasal topik ni apa benda. So korang kena ni lah, korang kena biasakan dengar podcast-podcast ni supaya korang pun tahu. Sebab kita orang bukan cakap pasal e-sport je, kita cakap pasal life. Banyak benda yang kita orang boleh share kat korang, yang korang boleh ni. Sebab e-sport dia punya, orang kata audience banyak budak-budak tau. So ni the best way untuk kita orang nak bagi tahu kat generasi seterusnya apa yang korang perlu buat. Sebab akan datang ni akan makin susah. So korang dengar lah apa-apa podcast yang santai-santai macam ni. Sebab aku tahu korang tak suka dengar yang macam formal. So kita buat santai-santai. Dan hopefully benda ni akan berterusan dan korang pun akan jadi pendengar yang setia. So tu lah. Thank you lah Cil. Okay. Untuk side bodyguard, ada apa kata terakhir pasal Chingay ataupun pesanan? Untuk macam nak cakap senang kita ni single je lah. Single je lah. Tapi jangan terserong. Okay. Jangan terserong. Itu terserong pun saya dah buat topik lain nanti lah. Coming soon. Jangan bagi saya belum bagi. So apa pun guys, ingat 3 benda menyatukan negara kita: dadah, rasuah dan juga Chingay. Tapi 2 is always better than 1. Itu berkata Taylor Swift. Okay, so itu saja dah untuk rancangan pada kali ini. Terima kasih kepada Aiman, terima kasih kepada semua yang terlibat, dan terima kasih kepada korang. Kalau apa-apa konten yang korang rasa Cil nak buat, korang jangan bagi tahu kat komen bawah tu. Jangan lupa button like, subscribe dan juga share. Kita jumpa untuk next episode. Engkai.